Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan tentang pencapaian dan kesan tamadun Islam terhadap perkembangan ilmu. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Nashrin bin Saleh, Fatin Izzati binti Muhammad Tahir, Aziana binti Said, dan Siti Nurfitri binti Moyang. Di sini saya akan membentangkan tentang definisi ilmu. Menurut Syed Naqib Al-Atas, definisi ilmu dari segi bahasa ialah merupakan perkataan daripada bahasa Arab, iaitu alima, yang bererti mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu. Manakala dari segi istilah ialah pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dan alam ciptaannya termasuklah manusia. Definisi ilmu secara umum ialah pengetahuan dan kepandaian mengenai sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut kaedah dan metod tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Seterusnya, kita akan melihat kepada perkembangan tamadun Islam yang terbahagi kepada 3 fasa, iaitu zaman Rasulullah SAW masih hidup, zaman Khulafa Ar-Rashidin, dan zaman Islam beraja. Pada zaman Rasulullah, ketika baginda berdakwah di Mekah, Rasulullah SAW menekankan pembangunan akidah, pemulihan akhlak, membantaras maksiat dan kejahatan, membantaras perhambaan, dan pembelaan wanita. Manakala setelah berhijrah ke Madinah, Rasulullah SAW telah menekankan dari pelbagai aspek seperti aspek sosial, politik, ekonomi, dakwah, seni bina dan pendidikan. Seterusnya, pada zaman Khulafa Ar-Rashidin, mereka meneruskan usaha-usaha dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan dan asas dalam menjalankan pemerintahannya. Bermula dari pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau telah menumpaskan golongan yang enggan membayar zakat dan mendakwa diri mereka sebagai Nabi selepas kewafatan Rasulullah. Semasa pemerintahan Umar ibn Al-Khattab, Islam telah berkembang ke Syria dan Mesir dan berjaya menunjukkan pemerintahan Romawi di timur dan menghancurkan kerajaan Parsi di Iraq. Pada masa pemerintahan Uthman ibn Al-Affan, kerajaan Islam terus berkembang luas sehingga ke Afrika di bahagian barat dan Turkistan di timur. Antara usaha penting Uthman ibn Affan ialah pembukuan Al-Quran menjadi sebuah mazhab yang lengkap. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, ilmu sains dan matematik mula diperkenalkan. Kemudian, pada zaman Islam beraja dimulai pada pemerintahan kerajaan Bani Umayyah telah menjadikan Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Ijma' sebagai sumber perundangan negara dan bentuk organisasi negara seperti politik, pentadbiran dan keuangan dikekalkan seperti pada zaman Nabi dan zaman sahabat. Pada pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah, perkembangan kebudayaan, keilmuan, kegiatan ekonomi dan politik begitu meluas dan gemilang. Namun, pada pemerintahan kerajaan Turki Utsmaniyah, perkembangan dan kemajuan tetap berlaku, tetapi kerancakannya semakin menurun akibat daripada penjajahan melalui perperangan dan usaha-usaha untuk melumpuhkan Islam. Seterusnya, saya akan menyatakan 4 sumber ilmu pengetahuan yang digunakan sejak permulaan tamadun Islam sehinggalah sekarang. Sumber yang pertama ialah Al-Quran, iaitu kalam Allah yang telah diwahyukan kepada Rasulullah dan merupakan sumber rujukan yang utama bagi kita umat Islam sehinggalah sekarang. Sumber kedua ialah As-Sunnah ataupun hadis, iaitu apa-apa sahaja yang terbit daripada Rasulullah sama ada dari segi perkataan, perbuatan ataupun pengakuan. Sumber yang ketiga ialah Ijma', iaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu zaman tertentu terhadap suatu hukum syar'i selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Sumber yang keempat ialah qiyas, iaitu menetapkan hukum bagi sesuatu perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya berasaskan perkara terdahulu yang memiliki kesamaan dari segi illah, sebab dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Izzati binti Muhammad Tahir akan meneruskan
pembentangan pada hari ini dengan fokuskan kepada metodologi kajian dan juga pencapaian tamadun Islam dalam bidang ilmu. Bagi metodologi kajian, artikel ini menggunakan analisis kepustakaan iaitu library research untuk mendapatkan data dan maklumat. Penggunaan kaedah analisis dokumen ini digunakan adalah untuk pengkaji mendapatkan sebanyak mungkin maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian. Seterusnya, bagi pencapaian tamadun Islam, saya memfokuskan kepada dua pencapaian iaitu yang pertama penubuhan pusat pengajian ataupun pendidikan Islam. Okey, di era kerajaan Bani Abbasiyah terdapat beberapa pusat pengajian yang telah ditubuhkan seperti madrasah, kutab, majlis muhadarah, Baitul Hikmah dan juga pada zaman kerajaan Islam di Andalusia telah tertubuhnya sebuah universiti iaitu Universiti Cordova. Madrasah yang terkenal pada zaman Abbasiyah adalah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam Al-Mulk iaitu seorang Perdana Menteri pada zaman tersebut. Bagi kutab pula, kutab ini merupakan sebuah pusat pendidikan awal ataupun sekolah rendah dan sekolah menengah yang didirikan pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Majlis Muhadarah pula berfungsi sebagai tempat pertemuan dan diskusi para ilmuwan. Baitul Hikmah juga dikenali dalam bahasa Inggeris House of Wisdom ditubuhkan pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah, berfungsi sebagai sebuah perpustakaan dan juga pusat penterjemahan. Universiti Cordova telah ditubuhkan di Andalus, iaitu ketika itu Andalus telah muncul sebagai sebuah pusat intelektual yang sangat penting dan ramai pelajar yang datang daripada Eropah seperti Perancis, Itali, Jerman dan sebagainya datang ke Andalus untuk menimba ilmu pengetahuan. Seterusnya kita lihat pencapaian tamadun Islam daripada kewujudan institusi penterjemahan. Pada zaman kerajaan Abbasiyah iaitu penterjemahan yang terkenal dikenali sebagai Baitul Hikmah ataupun House of Wisdom merupakan sebuah perpustakaan dan juga pusat penterjemahan dan dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan. Kemasyhuran para sarjana Islam dalam ilmu pengetahuan terutamanya dalam ilmu sains itu telah berjaya menarik minat ramai pelajar daripada seluruh Eropah dan Timur untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Para sarjana Barat telah berusaha keras menterjemahkan hasil-hasil karya sarjana Islam ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropah yang lainnya oleh sarjana Yahudi dan Kristian yang pernah menjadi anak murid kepada sarjana-sarjana Islam. Antara tokoh sarjana Barat yang terlibat dalam usaha penterjemahan adalah seperti Constantine of African, Adelaide of Bath, John of Savannah. Aktiviti penterjemahan yang dilakukan memberi implikasi bahawa satu persatu ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh sarjana Islam di Andalus dan juga di zaman kerajaan Abbasiyah telah dipindahkan ke negara-negara barat. Ia dianggap sebagai jalan utama pengaliran ilmu daripada tamadun Islam ke tamadun Eropah. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azana binti Said. Saya akan menyambung pembentangan kumpulan kami. Penggunaan bahasa Arab dalam istilah saintifik barat. Dalam proses penterjemahan, para ilmuwan barat menjumpai banyak istilah dalam sains, matematik dan sebagainya yang tidak wujud dalam bahasa-bahasa barat. Justeru mereka kekalkan istilah Arab atau Islam tersebut sebagai istilah saintifik yang digunakan hingga kini. Di bawah menunjukkan antara contoh-contoh istilah penggunaan bahasa Arab dalam istilah saintifik barat. Al-Munakh menjadi Al-Manek, Al-Kuhul menjadi Alkohol, Al-Kimia menjadi Alkemia atau dikenali sebagai chemistry, Al-Check menjadi Check dan Al-Jabal iaitu Algebra. Ini ialah disiplin ilmu, tokoh dan sumbangannya. Kumpulan kami telah membahagikan kepada 3 cabang utama iaitu yang pertama ilmu sains dan teknologi, yang kedua ilmu sains kemanusiaan dan sosial dan yang ketiga ilmu pentadbiran dan pengurusan. Bagi bidang sains dan teknologi, terdapat 3 ilmu utama yang kami pilih untuk bentangkan iaitu yang pertama ilmu matematik. Tokoh yang terkenal dalam ilmu matematik ialah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi merupakan pengasas kepada sistem nombor ataupun lebih dikenali sebagai bapa sistem nombor moden. Beliau juga memperkenalkan aritmetik dan algebra. Seterusnya ialah Al-Battani. Al-Battani mengetengahkan konsep moden, perlambangan dan fusi trigonometri seperti tan, sin dan cos. Tokoh yang ketiga ialah Umar Khayyam. Umar Khayyam mengasaskan geometri koordinat dalam satah. Bidang ilmu yang kedua ialah ilmu astronomi. Ini yang pertama iaitu Al-Biruni. Al-Biruni terkenal dengan kitab Qanun Al-Mas'udi
astrologi yang membincangkan tentang siang, malam, bulan, bintang, matahari dan penghasilan sistem kalender atau takwim. Seterusnya ialah Al-Tusi. Al-Tusi merupakan orang pertama yang membina balai cerap. Kitab yang masyhur ialah kitab Tazkirah yang mengandungi catatan tentang astronomi. Tokoh yang ketiga dalam bidang astronomi ialah Al-Zarkali. Al-Zarkali memperkenalkan cara mengukur tinggi dan jarak bintang menggunakan alat penciptaan beliau iaitu astrolabe ataupun astrolabe. Bidang ilmu yang ketiga iaitu ilmu perubatan. Ibn Zul merupakan pakar perubatan termasyhur di Andalusia. Beliau terkenal dengan kitab Al-Taisir iaitu yang berkenaan dengan ilmu terapeutik dan diet. Seterusnya ialah Al-Zahrawi, dikenali juga sebagai bapa ilmu perubatan, dan beliau terkenal dengan kitab Al-Tasrif. Beliau mempunyai pengkhususan dalam bidang pembedahan. Tokoh yang terakhir dalam bidang perubatan ialah Ibn Sina, merupakan ahli perubatan yang menemui penyakit TB dan beliau juga memperkenalkan kuarantin untuk kawal penyakit. Kitab Al-Qanun fi At-Tib merupakan kitab termasyhur yang telah ditulis oleh Ibn Sina. Kitab tersebut merupakan himpunan perbendaharaan ilmu perubatan dan amat terkenal dalam kalangan ahli-ahli perubatan. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya Siti Nur Fitri binti Moyang akan meneruskan pembentangan bagi kumpulan kami. Bagi ilmu sains, kemanusiaan dan sosial, terdapat 3 ilmu utama yang kami pilih. Yang pertama adalah antropologi dan sosiologi, yang kedua adalah psikologi, yang ketiga adalah kesusteraan dan kesenian. Tokoh bagi antropologi dan sosiologi yang pertama ialah Ibnu Battuta. Beliau merupakan pengasas ilmu antropologi, budaya dan sosial. Yang kedua adalah Ibnu Khaldun yang digelar sebagai bapa sosiologi Islam. Ini kerana ide-ide beliau yang menarik dalam bidang sosiologi telah membuatkannya digelar sebagai perintis ilmu sosiologi. Yang ketiga adalah Dr. Ali Syariati. Beliau menggunakan ajaran dan isi kandungan daripada kitab suci Al-Quran sebagai sumber ilham untuk meluaskan lagi perkembangan ilmu sosiologi moden pada masa kini. Yang kedua adalah psikologi. Menurut Al-Farabi, akal adalah satu gejala yang mempunyai daya kekuatan yang dapat memancarkan roh. Terdapat beberapa daya yang lain seperti daya keinginan untuk hidup dalam pemeliharaan diri dan perkembangan zuriat. Yang kedua adalah Ibn Sina yang telah memperkenalkan ilmu perubatan psikosomatik yang masih digunakan sehingga kini. Yang ketiga adalah kesusteraan dan kesenian. Ia merupakan salah satu bidang yang berkembang pesat dalam tamadun Islam yang kaya dengan nilai-nilai keislaman. Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber utama tamadun Islam yang diwahyukan dalam bahasa yang indah dan juga bentuk serta susunan bahasanya yang amat menarik. Antara tokoh seni sastra Islam ialah Al-Ma'ri yang merupakan seorang sastrawan yang menguasai kedua-dua bidang prosa dan puisi. Karya prosanya yang terkenal ialah Risalah Al-Ghufran, Bingkisan Pengampunan. Seterusnya, bagi ilmu pentadbiran dan pengurusan, terdapat 2 ilmu utama. Yang pertama adalah pengurusan sumber maklumat dan yang kedua adalah pengurusan ekonomi. Tokoh bagi pengurusan sumber maklumat ialah Al-Ghazali. Beliau dicatatkan sebagai bapa falsafah moden, mahir dalam bidang muzik, metafizik, logik, sosiologi, matematik dan sebagainya. Beliau telah mengkelaskan disiplin ilmu berasaskan kepada 4 aspek, iaitu ilmu teoretikal dan praktikal, ilmu huduhuri dan hushuli, ilmu keagamaan dan keintelektual, dan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Seterusnya yang kedua adalah pengurusan ekonomi yang berteraskan keadilan, mengharamkan riba dan segala bentuk penindasan. Antara tokoh ekonomi Islam yang terkenal ialah Ibnu Taimiyah. Di antara tulisannya ialah berhubung dengan institusi hizbah yang berperanan untuk menjaga persaingan secara saksama dan berurusan dengan jujur. Yang kedua adalah Saidina Umar Al-Khattab yang telah memperkenalkan Baitumal dan membentuk Jabatan Percukaian Dewan Jibayah yang bertanggungjawab dalam mentadbir harta negara. Yang ketiga adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang telah membicarakan konsep kekayaan dan kemiskinan, ekonomi dan zakat, konsep faedah atau riba dan mekanisme pasaran. Dan yang terakhir adalah Ibn Khaldun yang merupakan seorang pemikir ekonomi tersohor. Dalam bukunya iaitu Al-Muqaddimah, beliau membincangkan mengenai teori-teori ekonomi seperti pengeluaran, pembahagian buruh, pertukaran dan lain-lain lagi. Itu saja dari saya. Saya serahkan kepada rakan pembentang yang lain. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menyatakan kesimpulan yang kita dapat dari sejarah tamadun Islam, iaitu tamadun Islam juga telah banyak memberi sumbangan kepada perkembangan tamadun manusia dalam pelbagai aspek kehidupan. Oleh itu, mempelajari Islam dalam konteks tamadun
dapat membantu umat Islam untuk lebih memahami dan menghargai kepentingan ajaran Islam dan sumbangannya kepada tamadun dan pencapaian dunia. Sekian, terima kasih.